طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف حالكم جميعا؟ اليوم نبدأ نتحدث عن القواعد العربية من كتابكم، كتاب اللغة العربية الأولى، تحت الموضوع أقسام الكلمة. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini kita akan belajar tentang qawaid. Qawaid iaitu bahagian yang kedua daripada buku bahasa Arab kamu. Baik, bertajuk Aqsamul Kalimah Al-Arabiyyah. Yang ni tajuk dia, Aqsam Al-Kalimah Al-Arabiyyah. Baik. Jadi sebelum saya terangkan apa itu tajuk Qawaid Aqsamul Kalimah Al-Arabiyyah, Ustaz minta untuk ulang balik apa benda yang kita belajar sebenarnya daripada buku Bahasa Arab 1 ni. Baik. Okey, buku Bahasa Arab 1 ni, apa yang kita belajar daripada buku Bahasa Arab 1 ni adalah, yang pertama sekali, buku ni mengandungi 12 topik. Betul Dan setiap topik ada 3 bahagian. Jadi kita tulis topik 1 lah. Kita ambil contoh topik 1 ni. Setiap topik itu dia ada 3 bahagian. Oh, minta maaf lah, susah nak tulis atas ni. Okey. Bahagian ni yang pertama kita panggil sebagai An-Nas. An-Nas. Bahagian yang kedua kita panggil sebagai Al-Qawaid. Dan bahagian yang ketiga kita panggil sebagai Al-Munawwa'at. Okey. Baik, apa itu An-Nas? An-Nas adalah teks. Qawaid itu apa? Tata bahasa. Dan bahagian yang ketiga, kepelbagaian. Al-Munawwa'at itu maksudnya pelbagai. Kepelbagaian, macam-macam. Baik. Okey, dalam bahagian yang pertama teks ni, pertama sekali kita akan belajar tentang teks. Jadi teks kita ni ada macam-macam bentuk. Sama ada yang pertama sama ada dalam bentuk dialog, ataupun dalam bentuk cerita, ataupun dalam bentuk surat. Jadi ada macam-macam bentuk. Kalau bab 1 hari tu kita belajar tentang dialog, betul Apa tajuk dialog kita? At-ta'aruf. Apa maksud dia? Berkenalan. Jadi dalam tu ada 6 dialog yang perlu kita lancar untuk kita berkenalan di dalam bahasa Arab. Baik. Okey. Lepas daripada kita belajar teks, kita juga ada latihan berkenaan dengan dialog tu. Betul Okey. Lepas tu kita pergi kepada bahagian yang ketiga, Munawwa'at. Munawwa'at ni juga ada 2 bahagian. Yang pertama, kita akan belajar macam-macam. Contohnya hari tu untuk bab 1 kita belajar tentang nombor. Jadi kita dah tahu nombor 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ada 10. Baik, bahagian yang kedua kita panggil, ada satu bahagian yang dipanggil sebagai Al-Aqwal Al-Ma'surah. Betul Al-Aqwal Al-Ma'surah, maksud dia kata-kata hikmah. Yang kita belajar kata-kata hikmah dekat sini. Ingat tak apa kata-kata hikmah kita hari tu? Kita belajar innamal mu'minuna ikhwah. Okey. Baik. Jadi bahagian 1 dan bahagian yang ketiga ini yang kita belajar dalam video yang lepas. Dalam video yang lepas kita belajar bahagian 1 dan bahagian yang ketiga. Bahagian yang kedua ni kita baru nak belajar hari ni. Ini bahagian yang kedua yang kita panggil Al-Qawaid. Okey, jadi apa tajuk dia? Okey, tajuknya adalah, yang ni kalau kamu buka buku tu, dia pada muka surat 3 Maksudnya bab 1, dalam bab 1 tu qawaid. Ustaz asingkan sebab dia tajuk yang berbeza daripada tajuk 1 dan yang 3. Bahagian 1 dengan bahagian yang ketiga. Bahagian 1 dan bahagian yang ketiga ni mau kepada kita tahu perkataan dan kita cuba lancar perkataan tu. Bahagian yang kedua ni kita perlu faham qawaid, tata bahasa. Bagaimana tata bahasa Arab berfungsi. Baik. Tajuk hari ni adalah Aqsamul Kalimah Al-Arabiyyah. Maksud dia pembahagian perkataan Arab. Ustaz tulislah. Tak maaf tulisan ni. Nak tulis atas. Ni susah sebenarnya. Pembahagian
perkataan Arab. Okey, pembagian perkataan Arab. Baik. Apa maksud dia? Maksudnya dalam bahasa Arab ni, kalau kita buka buku teks ke, kita buka surah khabar ke, kita buka Al-Quran, kita nampak banyak perkataan, ribu perkataan kan. Dalam satu muka surat tu mungkin ada ratus perkataan. Okey. Banyak-banyak perkataan tu dia tidak lari melainkan tiga bahagian sahaja. Perkataan yang banyak tu, satu perkataan tu, setiap perkataan tu dia mesti salah satu daripada tiga ni. So apa dia? Dia ada sama ada dia adalah isim, ataupun dia adalah al-fi'il, ataupun dia adalah al-harf. Al-ismu, al-fi'lu, ataupun al-harfu. Ataupun orang Melayu kita sebut isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. Salah satu daripada tiga. Baik. Jadi apa itu isim? Isim adalah dalam bahasa Melayu kita gunalah kata nama. Fi'il apa? Kata kerja. Harf tu apa? Kata tugas. Okey. Baik. Jadi hari ni kita nak belajar macam mana kita nak kenal perkataan itu isim ke, fi'il ke, harf. Itu je. Baik. Baik. Jadi dia dah bagi 4 kategori dekat sini. Sesuatu itu dikira isim kalau dia termasuk dalam 4 kategori yang berikut. Yang pertama sekali al-insan. Kalau dia manusia. Apa sahaja yang berkaitan dengan manusia, kita consider dia sebagai isim. Isim. Contoh dia bagi kat sini talibun. Talibun maksud dia pelajar. Jadi kita tahu pelajar tu mestilah manusia. Jadi bila manusia kita consider sebagai isim. Datang satu contoh yang lain. Contohnya pakcik. Pakcik dalam bahasa Arab ammun. Ammun. Jadi kalau orang tanya ammun itu isim ke fi'il ke harf? Jadi kita ambil perkataan ammun. Apa maksud ammun? Pakcik. Bila pakcik adalah manusia. Manusia consider sebagai al-ism, al-ismu ataupun isim. Okey, go kepada bahagian yang kedua. Kategori yang kedua adalah binatang. Al-hayawan maksud dia binatang. Kalau dia binatang, dia juga adalah isim. Contoh kat sini baqarah. Baqaratun ataupun baqarah maksud dia lembu betina. Kalau dia lembu betina, kalau let's say kita kata dinosaur, contohnya kita jumpa dinosaur kan. Dinosaur, kita tahu perkataan dalam bahasa Arab dinosaur, lepas tu dinosaur juga adalah isim. Perkataan yang ketiga ataupun kategori yang ketiga adalah al-jamad, benda. Apa sahaja yang dikategorikan sebagai benda, al-jamad maknanya benda yang stagnan, yang kekal, dia tak boleh bergerak kan. Jadi al-jamad itu adalah benda. Contohnya komputer. Komputer adalah benda. Jadi komputer itu isim ke fi'il ke harf? Dia adalah isim. Nampak Dia bagi contoh kat sini kitabun, buku. Buku adalah kategori benda, buku juga adalah isim. Okey, yang terakhir adalah al-mujarrad. Kategori yang nombor 4 adalah al-mujarrad. Al-mujarrad itu apa? Al-mujarrad kalau kita tengok dalam buku tu sendiri dia ada translate kan. Al-mujarrad maksud dia abstract. Abstract. Abstract itu apa? Abstract adalah sesuatu yang ada, semua orang tahu benda tu ada tapi tak nampak. Contohnya adalah dinun, agama. Kan? Nampak Okey, agama. Agama adalah sesuatu abstrak. Benda yang ada tapi tak boleh nak nampak. Ada agama. Ada kan Islam mana? Tak nampak kan? Itu adalah contoh abstrak. Dia macam idea. Jadi kita kata penurunan wahyu. Mana wahyu? Tak nampak. Wahyu adalah abstrak. Okey. Now lompat. Jadi apa sahaja kategori ni? Jadi kalau Ustaz bagi satu perkataan kepada kamu, saya Ustaz bagi perkataan. Ni nak tulis ni. Ustaz bagi perkataan contoh kat kamu, sayyarah contohnya kan. Sayyarah. Sayyaratun maksud dia kereta. Kereta isim ke fi'il ke harf? Sayyarah dalam kategori ni kan. Al-jamad. Sayyarah bukan tak boleh bergerak. Sayyarah dia kena ada orang drive dia baru dia. Jadi sayyarah juga kategori al-jamad lah. Sayyarah. Jadi sayyarah di bawah kategori isim.
Jadi macam itulah memahami tajuk ni. Now, pergi pula pada bahagian yang kedua, al-fi'il. Apa itu al-fi'il? Al-fi'il adalah kata kerja. Al-fi'lu kata kerja. Apa sahaja yang menunjukkan pekerjaan atau perbuatan, kita anggap dia sebagai fi'il. Contoh dia adalah yang pertama, kataba. Kataba maksud dia tulis. Zahaba, pergi. Raja'a, kembali ataupun pulang. Qara'a, baca. Maksud sebenar dia, kataba ni maksud dia telah menulis. Tapi tak apa, Ustaz terjemahkan dulu. Menulis, pergi, pulang, baca. Baik, bila kita jumpa perkataan macam ni, kita akan anggap dia sebagai fi'il. Contoh Ustaz bagi makan, kan? Makan dalam bahasa Arab adalah akala. Dia makan, akala. Akala. Jadi akala, makan. Jadi makan ni Ustaz tanya isim ke fi'il ke harf? Akala adalah fi'il. Faham? Okay. Jadi salah satu bentuk juga kita nak kenal akala. Ini menunjukkan past tense. Kalau kita tahu ni past tense dalam bahasa Inggeris maksud dia dah lepas kan. Okay. Bahasa Arab kalau bentuk dia macam ni, dia adalah past tense, benda yang telah berlaku. Jadi dia boleh jadi petunjuk bahawa perkataan itu adalah fi'il. Okay. Now kita pindah kepada al-harf. Sebelum tu, contoh makan. Makan adalah fi'il. Tapi kalau Ustaz tulis makanan, contohnya makanan. Makanan bukan lagi fi'il sebab dia bukan perbuatan, kan? Makanan dia dah jadi benda. Jadi bila masuk benda dia dah dia dah masuk kategori isim. Faham? Makanan dia bukan lagi di sini, tetapi makanan akan jadi di sini. Samalah juga dengan perkataan yang roja'a. Roja'a ni pulang. Tapi kalau kita kata pemulangan, pemulangan dia dah jadi satu benda di sini. Pemulangan itu dia dah jadi satu isim. Okay. Now kita pindah pula kepada kategori yang ketiga, iaitu al-harf. Nampak tak? Okey, al-harf. Apa itu al-harf? Kata tugas. Al-harf, contoh dia bagi kat sini, ila dengan fi. Ila dengan fi. Ila maksud dia ke ataupun kepada. Fi maksud dia di atau pada atau dalam. Okey. Macam tulislah. Kau ni tak ingat ni kan. Kepada. Fi ni ada 3 makna lah. Di ataupun pada ataupun dalam. Okey. Tengok penggunaan ayat lah. Okey. Perkataan-perkataan macam ni, kepada, di ni, pada, dalam ni, dia tak boleh difahami melainkan kita kena tambah perkataan selepas dia baru boleh faham. Kalau kita jumpa perkataan macam ni, kalau dia duduk seorang-seorang kita tak faham. Orang tanya, nak pergi mana encik? Ke, kita kata kan. Jadi ke tu tak boleh difahami kan. Kita kata ke masjid, baru boleh faham. Dia kena sambung dengan isim, kita boleh faham. Yang tu kalau kita jumpa perkataan itu termasuk di dalam al-harf. Faham? Contoh Ustaz bagi perkataan ala kepada kamu. Ala. Pernah jumpa tak perkataan ni? Mestilah pernah kan? Takkan tak pernah baca Quran. Ala. Ala maksud dia atas. Atas. Boleh faham tak atas? Tak boleh faham. Atas apa? Atas kepala ke? Atas langit ke? Kan? Jadi kalau atas adalah termasuk di dalam al-harf. Okay, now kita pindah kepada latihan. Boleh faham mana satu isim, mana satu fi'il, mana satu harf. Kalau faham, kita terus kepada latihan. Latihan dia adalah yang berikut. Latihan nombor 1. Dalam buku ni bila dah dapat, Ustaz minta untuk kamu terus buat. Tengok video ni dan terus buat. Tak dapat tak apa lagi lah. Dah dapat buat. Sebab nanti by the end Ustaz akan minta gambar benda yang Ustaz minta kamu
tulis latihan ni mesti dibuat. Setiap kali kita belajar mesti kita buat. Okey. Latihan nombor 1, arahan dia ursum dairatan haula al-ismi wa dha' khattan tahta al-fi'li. Lukis bulatan sekeliling isim. Boleh faham? Lukis bulatan sekeliling isim. Maksud dia bulatkanlah. Yang ni maksud dia. Arab ni bila dia bulatkan dia tak ada. Kita satu perkataannya bulatkan. Maksudnya bulatkan isim. Maknanya kalau kita jumpa isim, kita bulatkan. Oh, yang ni isim. Kan? Jumpa pelajar tadi yang kita bulatkan. Jumpa nenek, bulatkan. Jumpa pakcik, bulatkan. Macam tu. Wada' khattan tahta al-fi'li, dan letakkan garis di bawah fi'il. Maksud dia tu adalah gariskanlah. Gariskan fi'il. Jumpa je fi'il, terus garis. Garislah macam mana. Faham arahan dia? Dia nak bulatkan isim, gariskan fi'il. Baik, now kita pindah kepada latihan yang pertama, alif. Qara'a Muhammadun al-kitab. Okey, mana satu isim, mana satu fi'il. Jadi jumpa isim, bulatkan. Jumpa fi'il, gariskan. Qara'a. Isim ke fi'il? Qara'a adalah fi'il. Qara'a tadi ada dalam contoh tadi. Qara'a maksud dia membaca. Membaca. Muhammad. Muhammad ni orang ke apa? Di Muhammad, kalau dia orang, dia termasuk di dalam isim, kita kena bulatkan. Al-kitab, tergaris pula. Al-kitab adalah buku. Buku juga termasuk dalam isim. Kalau isim, bulatkan. Qara'a Muhammadun al-kitabah. Khalas, siap. Now, pindah kepada ba. Zahaba at-talibu ilal kulliyah. Zahaba fi'il. Betul Ada dalam contoh tadi. Zahaba maksud dia pergi. At-talib. At-talib maksud dia pelajar. Jadi pelajar, isim, bulat. Ila. Ila mana? Ila isim ke fi'il? Tak, ila adalah harf. Jadi kalau harf tinggalkan. Al-kulliyah maksud dia college. College. Al-kulliyah. College tu adalah tempat kan. Maksud dia termasuk dalam benda lah. Jadi dia termasuk juga isim bulat kan. Baik, begitulah latihan jim, dal dan juga ha. Buat macam tu. Buat cantik. Ustaz ni tak dapat nak bulat elok-elok. Susah atas komputer ni. Okey, ba. Kita pindah kepada jim, jim, dal dan juga ha ni. Minta kamu siapkan. Cuba garis pilih mana satu dan bulatkan yang mana satu. Baik. Nombor 2. Rattib al-huruf al-atiyah litakuna kalimatan. Susun huruf-huruf yang berikut supaya menjadi satu perkataan. Baik, dia bagi ya, dia bagi ta, dia bagi kaf, dia bagi lam. Jadi apa perkataan ni? Okay, Ustaz bagi clue. Dia start dengan kaf. Start dengan kaf. Apa perkataan tu start dengan kaf? Ni perkataan dia. Kulliyah. Jadi kamu pun tulis kulliyah. Sambungkan semua sekali. Kulliyah. Nampak? Boleh faham? Okey, itu clue dia. Ba ni dia start dengan sin. Sin tu ada dalam dialog yang kita belajar ta'aruf sebelum ni. Ada perkataan ni. Sin. Tulis perkataan tu. Apa start dengan sin ni? Yang ni start dengan ra. Dia bagi clue juga tepi ni. Tapi dia fi'il lah. Dia bukan macam yang ni. Yang ni isim. Ni isim. Ni fi'il. Ra. Apa start dengan ra ni? Fi'il tu macam mana? Fi'il tu ada dalam contoh di atas tadi. Fi'il kan dia bagi tadi 3 isim, fi'il, harf kan. Fi'il, mana fi'il? Ada tak perkataan tu? Ada tak? Jumpa? Okey, jumpa. Terus buat apa start dengan ra tu? Dal. Dal ni pun ada dalam contoh ustaz bagi tadi. Apa ustaz bagi tadi? Okey. Dia start dengan ain. Ain tapi dia harf. Okey, ha dia start dengan qa. Qa apa ni? Apa dia fi'il? Kita tulis Okay, dapat buku nanti cuba cari apa ni.
ada pada contoh di atas. Okay, now kita pindah pula kepada latihan yang ketiga. Okay. Sekejap stop. Okay. Latihan yang ketiga ni, arahan dia adalah ibhas an ismaini wa fi'laini wa salasati hurufi fil kalimat al-mutaqati'ah al-atiyah. Cari dua isim, ismaini makna dia bila kata isim satu, ismaini dua, dua isim, wa fi'laini dua fi'il dan tiga huruf, wa salasati huruf tiga huruf. Dia nak dua isim, dua fi'il dan juga tiga huruf fil kalimatil mutaqati'atil atiyah, dalam silang kata yang berikut. Okey. Okey, jadi take note, dia nak apa? Dia nak dua isim, dua fi'il dan juga tiga huruf yang dia nak. Okay, now kita go. Baik, yang pertama jumpa tak? Ada jumpa apa tak? Okey, patutnya kamu jumpa ni. Apa dia? Ila. Ila ni kalau kita sambungkan dia akan jadi ila. Ila tu maksud dia ke, kan, ataupun kepada tadi. Ada dalam contoh tata bahasa tadi. Baik. Harf. Jadi kita dah jumpa satu harf. Kita dah jumpa dah. Okey, now kita pergi pula yang bawah. Baqarun. Patutnya kamu jumpa juga ni baqarun, sebab baqaratun adalah lembu betina, kan. Tapi kalau baqarun lembu jantan. Kalau disambung dia akan jadi baqarun. Nampak? Jadi kita dah jumpa baqarun ni isim ke fi'il ke harf? Dia adalah isim. Jadi isim kita dah jumpa satu, Okey, lembu isim lah. Okay, jumpa lagi, apa lagi? Patutnya jumpa lagi yang ketiga ni, masaun. Masaun kalau kita sambung jadi masaun. Masaun maksud dia petang. Petang adalah isim. Jadi isim dah settle. Isim ni dah settle dah. Okey, settle. Apa lagi nak cari? Jadi boleh tak cari? Okay, saya bagi clue satu lagi. Ni bawah sekali jumpa katabah. Kalau kita sambung dia akan jadi katabah. Isim ke fi'il ke harf? Dia adalah fi'il. Katabah tadi menulis. Okey, jadi tak semestinya cari lurus macam ni, dia boleh jadi atas bawah juga ni. Jadi boleh tak tolong cari? Sekarang ni kita dah jumpa dua isim, satu fi'il, satu harf. Cari lagi dua harf, cari lagi satu fi'il. Boleh? Boleh, bagus. Cuba cari balik. Perkataan tu ada di yang kita dah belajar yang dah lepas tu. Okay, now kita lompat. Ada ya? Okay, dah tak ada dah. Baik. Jadi selesailah latihan untuk qawaid tajuk pada hari ini. Okay, apa yang Ustaz nak daripada kamu? Assignment untuk kali ini adalah very simple. Assignment minggu ni senang sahaja. Ambil gambar daripada Al-Quran. Cari dalam Quran kamu tu. Cari surah Al-Qadar. Al-Qadar ke? Okay, Al-Qadar. Apa surah Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okay, ambil gambar. Jadi kamu dah ambil gambar, snap dalam handset tu. Ada ayat-ayat ni. Jadi Ustaz nak kamu buat apa? Yang pertama, kamu bulatkan isim. Bila kamu jumpa je dalam surah Al-Qadar tu isim, kamu bulatkan. Kalau kamu jumpa fi'il, kamu gariskan. Boleh? Boleh tak? Jadi jumpa je inna. Ustaz bagi clue terus lah. Inna contohnya kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tak apa.
Ambil gambar Quran tu, alamak, silap pula. Padam. Okey, padam je lah semua. Okey, tak apalah, contoh ni cukup lah. Inna anzalna. Dia nampak inna ni maksud dia apa? Kamu pun carilah dalam Al-Quran makna dia apa. Inna ni maksudnya sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Jadi sesungguhnya, sesungguhnya. Biasa kita kata sesungguhnya inna. Na ni ada dua ni. Inna, ada na lagi kami. Tapi kamu pun carilah. Maksud dia sesungguhnya kami. Jadi isim ke fi'il? Bukan. Yang sesungguhnya tak boleh difaham. Nampak? Sesungguhnya dia termasuk dalam harf. Tak payah, kita pindah. Anzalnahu. Cari mana apa dia? Anzalnahu. Kami turunkannya. Kami turunkannya. Okey, tak apalah. Kat sini ada banyak ni. Okey, turunkan. Isim ke fi'il ke harf? Dia adalah fi'il. Jadi fi'il kamu gariskan, tak apa. Fi. Fi apa? Isim fi'il harf. Okey, jadi senang je. Buat benda macam ni. Cuma ambil gambar dan kamu boleh gariskan dalam handset kamu tu. Gariskan, garis. Hantar gambar dalam assignment minggu ini. Boleh? Okey tak okey? Harap semua okey. Jadi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.